Okey, restart balik. Okey, inilah sesi perkenalan Evan dan juga pelajar kita. Okey, jadi silakan Farid. Okey, nama saya sekali lagi Ustaz. Nama saya Muhammad Farid bin Safian. Kita boleh panggil saya Farid. Saya berasal daripada Setu Terengganu, Setu Negeri dengan Doktor. Daerah. Dan juga untuk kajian saya buat mengenai kaunseling dan juga pendidikan khas. Okey. Okey, Farid boleh dua-dua boleh cakap Terengganu dan Kelantan. Dua-dua boleh. Boleh tak? Okey, bagus dah jumpa geng So nanti kalau dalam ceramah kalau keluar perkataan Terengganu jadi tolong translate ya. Kadang-kadang saya lupa. Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Tajuk kajian tadi tentang kaunseling kan? Ya, betul lah. Tajuk dia apa? Ya. Boleh ulang lagi sekali. Kalau tajuk dia keberkesanan penggunaan token ekonomi dalam mengurangkan tingkah laku membuat pelajar ADHD. Okey, token ekonomi token pelajar ADHD. Apa maksud ADHD? Attention Deficit Disorder. Dalam bahasa Melayu dia buat bising dan juga tingkah laku yang bad behavior lah. Ya, dia buat suka bising, kacau orang. Suka menarik perhatian ya. Okey, token ekonomi itu apa maksud? Untuk kawan-kawan yang tak berapa jelas apa maksudnya. Token ekonomi. Okey. Token ekonomi tu dia dah pergi lebih dalam. Kalau secara besarnya dia adalah lebih kepada peneguhan positif. Maksudnya ataupun ganjaran. Apabila pelajar tu dia mengurang, contohnya biasa yang saya buat dalam kajian saya ni, saya memberi dia satu stiker. Stiker nak contohnya macam kata stiker bintang. Apabila dia cukup kumpul 5 bintang, saya akan bagi lagi satu ganjaran untuk dia. Akhirnya dia dapat mengubah tingkah laku dia tu. Itu macam ganjaran lah, token ekonomi ya. Ya dah. So dapat bintang ya. Dapat bintang Saya bagi 5 bintang ya, kata Nora Danish ya. Okey. Alright. Okey, terima kasih Farid. So saya ingat itulah token ekonomi dan juga itulah AHDT ya. ADHD ya. Alright, okey. So, Syazrina, boleh perkenalkan diri? Tajuk kajian sekali. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Syazrina binti Mak Baisyah. Okey, saya berasal daripada Perak, menetap di Semenyih. Tapi sekarang berada di kampung lah. Okey, kalau ikutkan tajuk saya sebelum ni, saya nak buat tahap kefahaman pemulihan khas, pendidikan khas dan awal kanak-kanak. Tapi selepas dah berjumpa dengan supervisor, macam tak nampak solution kajian tu ke arah mana. Jadi saya tajuk cara pendidikan awal kanak-kanak di kalangan orang asli dan bagaimana dilaksanakan. Okey, orang asli ya? Ya. Ya, orang asli ya. Okey untuk Cut dan juga siapa Adi ada. Orang asli itu maksudnya dalam bahasa Inggerisnya Aborigines. Sebab kalau di Indonesia orang asli itu maksudnya saya asli Terengganu, maksudnya saya penduduk yang berasal dari Terengganu. Jadi lain sikit maksud dia. Saya asli. Okey, Syazrina asli Ipoh. Asli. Orang asli Ipoh. Jadi maksudnya bukan orang asli tapi berasal daripada Ipoh Alright. So tajuk-tajuk yang berkaitan dengan orang asli. Tempat di mana yang nak dikaji tu? Orang asli tu sudah ada lokasinya. Lokasi dah ada di area sekolah saya, Kuala Kelawang. Sebab situ ada perkampungan orang asli. Cuma mungkin skop kat situ kecil lah. Mungkin saya kena besarkan lagi sampel tu. Okey, terima kasih. Alright, seterusnya ini juga sekuntum bunga, satu-satunya bunga, nama bunga lah yang ada, iaitu saudari Melo, Mas Duki ya. Jadi boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Melur binti Mas Doki. Saya berasal daripada Johor, Batu Pahat Johor, tapi dah menetap di Sepang Selangor lah. Ni tak balik kampung ke Johor lah sebab PKP ni dah tersangkut
kat sini je lah. Okey. Saya buat dalam bidang sumber dan teknologi. Tajuk saya pembinaan dan pengesahan instrumen bagi penilaian rakan sebaya dalam talian berkaitan revolusi industri 4.0. Okey, so saya nak membina instrumen. Instrumen tu untuk menilai yang saya nak nilai itu ialah guru-guru, tapi konsepnya penilaian rakan sebaya secara online. Maksudnya guru-guru ni menilai secara online rakan-rakan sekerja lah. Alright, okey. Saya teringat anak saya selalu sebut Power Rangers kan. Rupanya PRS ya. Peer review assessment. Bukan. PRS, Power Ranger sekolah. Pembimbing rakan sebaya. Okey, sebab salah seorang anak saya dia terlibat dengan agak aktif juga dalam itulah sebab dia minat InsyaAllah kalau ada rezeki boleh dia menjurus dalam bidang ni nanti ya. Alright, okey. Okey, terima kasih. So ni Johor lepas tu kita pergi Johor. Sekarang ni Semenyih lah menetap kan. Okay. Saya di Sepang. Sepang. Semenyih siapa tadi Syazrina. Syazrina. Okey, Sepang. Okey, Haryati Okey, Haryati boleh perkenalkan diri? Mute. Unmute. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Haryati binti Yaakob. Pengkhususan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab dari Salat Tinggi, Sepang. Jadi berkenaan tajuk, saya pun dah bagi tajuk saya pada Prof, tapi macam kena tukar sikitlah doktor. Sebab dia kata macam tajuk saya ni, tajuk saya pertama pendekatan aplikasi Testige dalam pembelajaran Nahwu Bahasa Arab. Jadi dia nampak sebab saya dah draftkan sikit, nak tengok minat, perception, bagi dia tak cukup lah. Jadi saya tukar Prof Nik ke? Prof Nik. Jadi saya tukar tajuk lebih menjurus kepada kemahiran, tajuk analisis kesukaran, kemahiran mendengar bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan aplikasi Web 2.0 dalam meningkatkan kemahiran mendengar. Alright. Aplikasi Web 2.0 Saya dah ada nama app dia, cumanya kalau boleh saya tak nak sebab dia suruh rujuk thesis yang lepas. Untuk thesis yang lepas diorang tak letak pun nama apps tu. Macam sebelum ni saya letak. So macam apps tu memang dah ada, just saya nak bina lah modul yang boleh dibangunkan lah melalui apps tu yang boleh meningkatkan kemahiran bertutur. Okey, cuma tu sekarang ni mungkin 2.0 tu sudah agak lama. Mungkin by that time cuba tengok sekarang ni kita sudah pindah ke 3.0 atau macam mana. Tapi kalau di barat tu memang sudah itulah already hi bye to 2.0. Doktor, saya sebutlah nama apps tu sebab yang ni saya belajar masa dengan Prof Amin Muhammad MD tu. Edpuzzle. Saya tak pasti dia termasuk dalam Web 2.0 ke apa, saya just letak je. Alright. Okey, dan lagi satu kena check, ada setengah nama apps tu dia dah tukar. Kan? Betul. Dia dah tukar jadi benda lain. So ada evolusi yang tersendiri. So macam Padlet Betul. Padlet tu itu nama dulunya lain. Sekarang ni Padlet lah. So dia akan berlaku perubahan seperti itu. Okey, so good luck. Sini seorang saja kan yang buat teknologi kan? Ya, Haryati seorang saja. Okey. Okey, saya nak tanya dalam kita ramai-ramai ni ada tak yang keturunan Aceh? Ada tak? Aceh. Aceh tak? Tak ada. Tak ada, doktor. Oh, tak ada sebab apa? Sebab kita ada ni rakan daripada Aceh ya. Okey, Cut Maya Aprita. Ini sahabat kita daripada kita Institut Kajian Etnik ya. Boleh perkenalkan diri ya.
Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cut Maya Apritasari, boleh panggil Icut atau boleh panggil Maya. Saya daripada Aceh. Tajuk saya, sekarang ni saya ambil dalam peringkat PhD. Tajuk tesis saya adalah tentang ideologi non-nationalism yang dimiliki oleh satu gerakan yang berasal dari Aceh, iaitu Gerakan Aceh Merdeka. Ini adalah social movement di Aceh, di mana selepas MOU Helsinki atau Peace Agreement yang dilakukan tahun 2005, ternyata gerakan ini masih berkelanjutan lagi. Okey, dan Icut pun masa master tu di UKM juga kan? Di SSK. Ya, di UKM juga, FSSK UKM, ilmu political science. Okey, so dia agak biasa dengan bahasa Malaysia, dan kadang-kadang saya dengar dia macam orang Malaysia lah. Macam orang Malaysia, ya. Okey, apa lagi yang tu? Okey, boleh tanya kalau nak tanya kan, sebab tajuk yang menarik itu tentang Aceh, ya. Pengaruh Aceh sebenarnya begitu meluas di negara kita sebenarnya. Tahu ataupun tidak, Teuku, siapa tu nama P. Ramlee? Teuku Nyak Putih, ya. Asalnya orang Aceh. Ya, asalnya orang Aceh. Siapa lagi? Sanusi Junid, Datuk Seri Sanusi Junid, keturunan Aceh dan sebagainya. Jadi itu antaranya lah, ya. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, nak tahu lebih lanjut lagi. Sebenarnya Icut bersiaran daripada Bandar Aceh sekarang, ya. Ya, betul. Daripada UKM, ya. Bandar Aceh, Doktor. Bandar Aceh, ya. Okey. Ya. Bandar tanpa R. Betul lah? Ya. Bandar tanpa R. Tanpa R. Tapi dekat sini samalah, kira sama dengan bandar lah. Kota Aceh. Kota Aceh, ya. Alright. Ya. So tajuk dia begitu menarik sekali, sebab tu saya tanya tadi, ya. Alright, sekarang kita pergi pada ni orang Unicell, Saturia Amiruddin, ya. Saturia Amiruddin, silakan. Okey, unmute. Excited lah, lupa nak ni. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Saturia binti Amiruddin, bekerja dekat Unicell. Saya sambung PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dan saya punya supervisor Dr. Suziani. Tajuk saya, sebenarnya saya pun masih ni lagi, masih dalam tak tahulah nak ni, tapi saya berminat dalam bidang play pedagogi untuk kanak-kanak prasekolah. So saya nak tengok sejauh mana bermain itu dapat membantu dia punya kognitif dan juga emosi, dia punya perkembangan emosi dia. Okey, jadi bermain tu sebenarnya adalah satu proses pembelajaran untuk kanak-kanak, ya. Betul. Dan selalu bermain sambil belajar. Ya, dan selalu kita silap faham. Kalau bermain itu maksudnya kita kanak-kanak itu tidak belajar. So itu sebenarnya itu bukan sebenarnya. Okey. Jadi untuk prasekolah mereka bermain dan dalam masa yang sama mereka belajar, ya. Yes, bermain sambil belajar. Okey. Jadi tajuk dia menarik. Alright, sekarang jadi nampak Ehsan sudah beralih tempat, ya. Sebab nak duduk dekat sama-sama dengan orang Tawau. Ehsan, Alright, boleh perkenalkan diri, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ehsan bin Muhammad Fatih. Asal daripada Tawau, Sabah. Student PhD dekat Institusi Kajian Etnik lah. Tajuk kajian iaitu kepimpinan politik, pengaruh etnik Bugis di Tawau dalam pilihan raya. Alright, siapa sini Bugis? Itu Datuk. Ada darah Bugis? Okey. Orang Tawau memang ada darah Bugis, tapi orang Semenanjung ni ada tak? Ada tak? Ada lah. Ada. Tak ada. Ni Farid ni mungkin Siam ni, keturunan Siam ni. Saya pun mungkin ada jugalah yang dari Melayu Patani, Thai, ya, mungkin sikit-sikit Chinese, ya. Macam Melo, Jawa ke Melo?
Ya, saya Jawa. Jawa ya. Boleh agak ya. Alright, okay. So tajuk Ihsan tu tentang itulah politik etnik Bugis ya. Betul lah? Ya, betul. Alright. Okay, so begitu menarik sekali. So fokus kepada kepimpinan dalam pilihan raya lah. Alright. Kalau di Semenanjung kawasan mana yang ramai etnik Bugis? Johor. Di Johor. Di Johor ya? Oh, di Johor ya. Kawasan mana tu? Johor Melaka. Oh, okay. Yeah, alright. Tak pastilah sebab dia campur-campur dah. Oh, dah campur kan? Okay. Alright. Lagipun mobile kan jadi susah kita nak tulis kan? Alright, okay. Ni Zuraini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zuraini binti Mbak Yusof. Saya asal daripada Pasir Mas, Kelantan. Okay, bidang pengkhususan saya adalah pendidikan bahasa. Jadi topik yang saya cadangkan sebab saya tak sempat lagi nak jumpa SD saya. Ini bahasa ni bahasa Melayu lah. Ke bahasa Arab? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay. Tak sempat lagi nak jumpa SD sebab saya balik hari tu tak pergi-pergi kan. Okay. Jadi saya punya tajuk plan saya adalah penggunaan e-pembelajaran di kalangan guru bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid sekolah rendah. Okey, Dr. Muna ke SV? Ya betul Dr. Muna Ruzana. Dr. Muna Ruzana ya. Okey. Alright, so tajuk dia menarik sekali walaupun bahasa tapi ada kaitan dengan e-pembelajaran ya. Pembelajaran Okey. Alright. Okey, memang orang Kelantan ke asal? Ya, saya memang orang Kelantan. Kelantan kat mana? Kelantan Pasir Mas. Oh, Pasir Mas. Orang kaya tu sebab pasirnya Pasir Mas ya. Okey ya. Pasir Mas Kelantan ya. Golden Golden Sand. Golden Sand ya. Saya belajar luar negara dulu kalau Newcastle kita orang sebut Kota Baru. Newcastle. Kota Baru ya. Okey, terima kasih Zuraini dari pendidikan bahasa Melayu Okey, macam mana dengan Jannah ya? Sekarang Jannah ya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya punya research bertajuk saya nak buat modul menggunakan DDR. Tajuk saya adalah Enhancing Persuasion in English Discourse Among Women Entrepreneurs in Global Social Media Marketing. Alright, so pendidikan keusahawanan ke bidang? Bukan, TESOL. Oh, TESOL. Oh, sebab daripada tajuk tu dia macam memberikan macam-macam ni lah. Sebab ada bunyi keusahawanan, IT pun ada. So sebenarnya TESOL ya. Dia interdisiplin yang ada few disiplin lah dalam 2-3 disiplin. Ada IT, ada keusahawanan. Tapi main course dia memang English. Kita nak tengok penggunaan bahasa Inggeris lah untuk menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris untuk penetrate global industry. Alright, okay. Siapa SV? Dr. Azlina Aziz dengan Prof. Hamidah Ahmad. Okay, Dr. Azlina. Alright, okay. Sekarang ni bersiaran dari mana ya? Ni Jannah? Sepang. Daripada Sepang. Oh, ramai orang sekitar sana sini. Sepang, Salak Tinggi. To be exact, Sungai Merak luar. Oh, Sungai Merak. Okey. Alright. Saya di Bandar Bukit Mahkota. Tak jauh daripada Nilai. So di belakang sana tu lebih kurang a few minutes sempadan Nilai ya. Jadi tak jauh sangatlah ya. Alright. Okey. Jadi untuk ni ada lebih kurang 4 minit masa lebih. Jadi kita boleh tanya soalan, berkenalan lebih lanjut lagi. Dan nanti kita lecture, kita start pada the new session. Maksudnya bila habis yang ni kita rehat 1-2 minit. Lepas tu kita reconnect balik untuk another 40 minutes ya. Tajuk pada hari ini ialah berkaitan dengan qualitative
sampling, ya. Okey, jadi saya tanya macam inilah. Kita review balik lecture saya last time. Okey, mungkin ramai yang sudah tak ingat sebab it's been ages, ya. Dah beberapa bulan kan, sebab tu ada PKP dan sebagainya, ya, dan mungkin dah terlupa, ya. Jadi apa take home message yang anda dapat daripada kuliah saya yang lepas, ya? Ada tak perkara penting yang anda ingat, ya? Ada, Doktor. Ada. Alright, okey. Okey, Cut, apa yang diingati? Apa ni, Doktor? Take home ke? Yang homework ke, Doktor? Bukan homework, tapi something yang you remember, anda ingat. Sebab saya selalu sebut, mungkin sebab perkara tu menarik ke, ataupun mungkin tak pernah dengar ke, new knowledge that you have. Doktor suruh kita cari tentang triangulation, Doktor. Oh, triangulation. Alright. So triangulation. So apa yang triangulation member check. Okay, alright. So sekarang ni sudah menemui apa itu tu triangulation. Sudah, Doktor. Sudah, ya. Alright. Okay. So boleh terangkan sikit apa itu triangulation? Triangulation ini pemeriksaan kebenaran data atau keabsahan data. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Boleh kita tengok keabsahan tu dari metode dia, kemudian dari sumber data, teori, atau dari antar peneliti, Doktor. Alright. Okay, kalau kita fokus pada metode sahaja, so bagaimana caranya untuk buat triangulasi? Kalau pada metode, sebagai contohnya, misalnya dalam penelitian kualitatif, kita melakukan wawancara, kita harus mewawancarai lebih dari satu informan untuk memeriksa data itu atau informasi yang diberikan itu benarkah atau tidak. Alright, okay. So betul, Alright, okay. So di Indonesia lebih popular istilah wawancara, ya. Temu bual. Ya, interview. Sorry, Doktor. Tak apa, no problem. Sebab wawancara pun digunakan di Malaysia, tapi lebih untuk inilah journalism, lebih untuk journalism, dan penelitian maksudnya adalah kajian ataupun kajian research. Ya. So dia ada dua. Yang pertama daripada sumber yang pelbagai dan lagi satu daripada method. Jadi maksudnya wawancara, selain daripada wawancara, perlu disokong dengan pemerhatian, mungkin juga analisis dokumen dan sebagainya. Supaya data yang kita dapat itu adalah yang benar, yang dapat dipastikan kesahihannya. Ya, okay. Farid ada last time tu kuliah saya. Mungkin something that you ada. Apa? Saya tak ada waktu first kuliah tu, saya tak ada. Jadi saya tak sempat masuk kuliah doktor. Alright, okay, tak sempat kan? Alright, okay. So siapa yang ada? Okay, Melum macam ni, ada tak yang ataupun tak ada juga? Sikit lah, Doktor, yang saya ingat tentang research paradigm tu. Yang mana tentang positivism ni lebih kepada kuantitatif punya perspektif. Manakala interpretism ni ataupun constructivism ni dia lebih kepada kualitatif. Dan lagi satu ialah pragmatism, yang mana kita gunakan cari tools yang paling praktikal ataupun yang paling terbaik lah untuk menentukan